أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita masih lagi dalam surah An-Nisa ayat 116. Okay. Hari ini kita membincangkan irsu syirik. Okay. Dengarkan ayat Al-Quran, apa yang ada dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu panduan, bukan buat tangkal sana-sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang syirikkan Allah, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan sejauh-jauhnya. Kita hari ini mengenai syirik. Syirik ada dua jenis. Seperti tauhid ada uluhiyah dan rububiyah. Syirik ada dua jenis. Syirik yang pertama, orang yang menyembah batu atau berhala. Ini sedia maklum. Seperti orang Buddha, orang Hindu itu syirik menyembah benda. Syirik lagi satu, dia tidak menyembah, dia tidak sembah benda itu, tetapi dia dianggap benda itu keramat dan sebagainya. Ini syirik yang kedua ini. Tidak kiralah seperti orang Syiah menganggap kubur Sayyidina Husin sebagai keramat, batu Karbala sebagai keramat, ataupun orang-orang Sufi menganggap kubur Nabi Yahya keramat. Kat Singapura ada kubur Habib Noh sebagai keramat. Ataupun ai tangkal, ai jampi, pelaris, wamayatakillah, ai yasin, ai asmaul husna dan sebagainya sebagai keramat. Ini juga syirik. Yang menyembah berhala dipanggil musyrik. Yang menganggap sekutu bagi Allah, menganggap ada power ini, dipanggil khurafat. Dua-dua adalah syirik. Jangan main-main dengan syirik, sebab syirik adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Ada dosa syirik yang diampunkan oleh Allah. Awak tengok surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Cuba tengok surah Al-Furqan ayat 68. Ada syirik yang diampunkan oleh Allah. Tengok dari Al-Quran. Ayat 68, surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan beserta dengan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan tiga itu, syirik, membunuh tanpa hak dan zina, nescaya akan mendapat balasan dosanya, iaitu akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat, dan akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina. Illa, tengok, kecuali, ada kecuali dekat situ. Perkataan illa di situ. Orang yang syirik boleh diampunkan, orang yang zina, orang yang membunuh pun boleh diampunkan. Tengok perkataan illa. Kecuali ada tiga syarat. Orang yang taubat, beriman, mengerjakan amal soleh. Tiga syarat. Maka dosa kejahatan itu akan dijadikan pahala atau ganjaran. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiga syarat ini bagi orang yang pertama taubat, waktu minum nabilah mesti beriman dan beramal soleh. Allah akan ampunkan dosa syirik, dosa menyembah berhala, dosa membunuh, dosa zina itu, bahkan menjadi pahala. Tetapi ayat ini mana-mana tafsir merujuk bagi orang yang belum masuk Islam. Macam Abu Bakar, Umar sebelumnya kan menyembah berhala kan. Kemudian mereka inilah yang kalau dia bertaubat masuk Islam, dia akan diampunkan oleh Allah. Tetapi dosa kalau kita yang syirik, kita termasuk ayat 116 tadi, bahawa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Faham? Bukan semua syirik tidak akan diampunkan.
ada syirik yang diampunkan oleh Allah, iaitu syirik bagi orang yang belum Islam tetapi dia masuk Islam. Dosa yang diulang-ulang, kalau macam kita tahu hukum, kemudian kamu terus melanggarnya, maka kita termasuk dalam ayat 116 bahawa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Saya katakan tadi, ayat iaitu syirik yang kedua, iaitu tidak menyembah. Kalau awak tanya orang yang menyembah kubur, pergi Abdi Nur, kau sembah kubur? Dia kata, tak adalah, bila menyembah kubur. Kalau tanya orang-orang Syiah, ada air tangkal, air batu Karbala, awak nyembah batu. So, bila pula nyembah batu? Dekat masjid ada air Yasin, awak menyembah Yasin? Tak ada. Mesti dinafikan. Sebab Allah rakamkan dalam surah Az-Zumar ayat 1, 2, 3. Cuba tengok surah Az-Zumar. Ini orang yang menganggap benda ni keramat. Orang ni tak kenal Tuhan sebenarnya, dia tak ada tauhid rububiyah. Tengok daripada surah Az-Zumar, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Awak tak boleh ada nak sembahyang main-main. Tak ada sekutu, ada tangkal, ada jampi, air. No. Tengok ayat yang ketiga. Ingat, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih. Allah tidak akan terima agama kamu kalau kamu percaya tangkal, jampi dan sebagainya. Ingat, hanya kepunyaan Allah agama yang bersih. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, air tangkal, air jampi, kubur keramat, kubur Habib Nur dan sebagainya ni, apa dia kata? Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu saya katakan. Dalam hal yang syirik yang kedua, khurafat ini, dia tak sembah batu, dia tak sembah kubur tu, dia tak sembah Yasin, tapi dia kata ada keramat, ada power dan sebagainya, ada tuah dan sebagainya. Bahkan makam Nabi pun dia kata doa mustajab. Kalau betul doa Nabi tempat mustajab dekat makam Nabi, ramai yang balik haji tak nak mati, ramai jadi Perdana Menteri, ramai jadi bintang filem dan sebagainya. Di mana akidah kamu? Orang yang kedua ni, dia tidak kenal erti siapa itu Allah. Sama juga bertawassul. Awak tahu tawassul? Tawassul ni dia minta orang lain doakan. Dia jumpalah ustaz siapa ke, dia syekh siapa ke, ni doa ni mustajab. Orang ini adalah orang yang tidak kenal akan Allah. Daripada ayat 186 surah Al-Baqarah. Dan apabila hamba-Ku bertanya kepada kamu tentang aku, tentang Allah, katakan Allah itu hampir. Aku mengabulkan doa bagi orang yang berdoa. Dan manusia itu hendaklah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya supaya dia dalam keadaan benar. Ayat 186 surah Al-Baqarah jelas bahawa Allah itu hampir. Kalau Allah itu hampir, maka awak tak perlu minta orang lain doakan. Awak boleh bicara dalam hati pun Allah mendengar. Untuk apa awak nak jumpa orang lain? Ini satu lagi, tengok syirik dia. Dia kata kita ni banyak dosa. Kalau kita doa, Tuhan tahu dosa kita, nanti kita tak kabulkan. Kalau kita tanya orang lain, ustaz ni, Tuhan tak tahu dosa kita macam tu, jadi Tuhan boleh kabulkan doa kita. Ini adalah contoh-contoh orang-orang yang tidak mengenal erti Allah. Siapa dia Tuhan? Kalau tengok dalam surah Al-Mulk ayat 12, sama saja kamu jaharkan atau sir, awak perlahankan atau kuatkan, tentu Allah mendengar. Masakan Allah tidak mengetahui hati kamu, sedangkan hati kamu itu sendiri Allah yang cipta. Jadi orang-orang yang tak ada tauhid rububiyah inilah yang mengambil benda-benda khurafat, tangkal, jampi, pelaris dan sebagainya. Jelas So syirik ada dua. Yang pertama, orang Buddha Hindu tu awak sedia maklum lah. Musyrik. Satu lagi, orang yang mengambil tangkal, pelaris, azimat dan sebagainya. Cuba tengok surah Al-Ma'idah. Tengok surah Al-Nisa, lepas itu surah Al-Ma'idah ayat 103. Mengenai benda khurafat ini, Allah rakamkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 103.
Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang kafir saja yang membuat-buat dusta terhadap Allah, dan kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mengerti. Ini tabiat orang zaman Nabi dulu. Dia adanya bahirah, unta. Unta kalau beranak 5, digunting telinga dia. Ting. Ini unta keramat. Kau jangan tunggang, kau jangan ambil susu, siapa kasih makan, barakah dan sebagainya. Atau unta yang sudah buntingkan 10 unta betina digunting. Ting. Ini kepercayaan keramat. Dia berubah-ubah. Bahirah, saibah, wasilah ni anak lembu mati masa dilahirkan. Kalau jantan, orang lelaki je boleh makan, orang perempuan tak boleh makan. Dolat dah, tak bunting, tak kahwin, tak rezeki dan sebagainya. Tetapi kalau anak lembu itu mati, itu betina, okey, laki, perempuan boleh. Ini semua adalah percaya karut. Dan Allah rakamkan ada 4 dekat situ. Bahirah, saibah, wasilah dan ham. Berarti banyaknya benda khurafat ini. Daripada masa ke semasa, dia berubah-ubah mengikut zaman. Faham? Kalau dulu, kita pernah dengar mandi safar. Hari Rabu terakhir, mandi safar, bulan safar dia mandi dekat laut, buang sui, buang rezeki, ataupun dekat air, dekat rumah doktor dulu, dekat air kolam air panas. Kat itu lepaskan air, dicat, ayam dicat dan sebagainya. Sekarang awak dah tak jumpa lagi. Dulu dekat Terengganu kalau bulan 12 ni, bulan 1, dia ada upacara puja laut. Puja laut, sembelih lembu supaya ni monsun ni tak makan orang, mengumpuli tekwe. Tapi sekarang dah tak jumpa dah. Benda-benda ni dah berubah daripada masa ke semasa. Kemenyan tangkal ini sudah dibawa zaman para miswara, sebab itu pengaruh Hindu. Air Yasin dia berubah balik dalam 50-60 tahun lepas. Kalau tengok sejarah perang Cina, air Yasin dah ada lah. Kepercayaan tangkal ni. Dan dia berubah lagi. Iblis je yang mengajar benda-benda jadi tangkal. Dalam 10-15 tahun yang lepas, mulalah wa mayyattaqillah, ayat 1000 dinar. Dulu tak ada. Dan berubah sekarang ni dah macam-macam. Air Asmaul Husna. Dulu ada satu dalam masjid dekat Negeri Johor. Sekarang dah seluruh masjid dah. Dan sekarang kat masjid tu macam-macam tangkal ni. Dalam masjid sendiri ada benda khurafat. Tak air Yasin, air tangkal, air Asmaul Husna, air Nisfu Sa'ban, air sekarang ni air Maulud Nabi, dan macam-macam air. Dan sekarang ni ada iblis Android moden ni baru, dipanggil Yasin Mubin. Ni lagi satu penyakit baru. Ada benda-benda khurafat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarum wa kullu shay'in asar fi mubin. Sampai Mubin dia kata doa 3 kali, 4 kali. Dekat ini doa mustajab. Siapa yang ajar? Awak dekat makam Nabi, mustajab tak mustajab serah pada mana akidah kamu. Pada asasnya, kalau awak minta doakan saya untuk saya selamat pergi haji, itu sini sudah salah konsep. Apa salahnya minta terus pada bertawasul lagi satu. Kalau tengok dalam surah Al-Sinar dalam 2 minggu lepas, dia kata Sayyidina Umar bertawasul kepada Sayyidina Abbas minta hujan. Sayyidina Abbas minta hujan, terus hujan. Pembohong. Sebab tengok Mekah Madinah sekarang. Ulama yang terkenal lah, Imam Muhammad As-Sudais. Kalau nak minta hujan, orang tak minta, Pak Imam, engkau doa hujan, nanti hujan. Tidak kan? Muhammad As-Sudais akan ajak kita ramai-ramai berdoa minta hujan. Bukan bertawasul dengan orang yang alim. Orang alim merasa rendah diri pada Tuhan. Hanya orang munafik yang merasa diri besar. Doanya mustajab. Kadang-kadang panggilan bukan main. Ayatullah, Ruhullah. Amboi. Siapa dia tu pakai gelaran Ayatullah? Akhlak dia macam Quran ke? Siapa dia tu berhak mengatakan Ruhullah, Ruh Allah? Mulia ke dia macam Allah ke? Siapa yang berhak mengatakan Nasrullah? Hebat kan? Kerja-kerja munafik. Sekarang tak, sekarang dah macam Kiai, Santri, Al-Maulana, Al-Habibi, Al-macam-macam hal. Macamlah mulia sangat.
Dia tidak mengajak orang, kita berdoa ramai-ramai. Mari sini, aku doakan kau, doaku mustajab kan? Dusta. Macam-macam dusta dia. Ini ayat 20 juzuk, 30 juzuk. Pembohong, dusta belaka. Dia dusta atas nama Allah. Cuba tengok ayat 117, sambungan daripada mengenai khurafat, syirik. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain adalah sembahan-sembahan, dan hanya menyembah berhala itu mereka tidak lain menyembah syaitan yang derhaka. Dia tidak akan menyembah syaitan. Iblis dia tak nampak. Iblis tak nampak. Alright? Iblis tak nampak. Dia tak akan sembah apa benda kau nak nampak. Okay? Dia tak nampak. Jadi ada benda yang disembah, berarti itulah menyembah Allah. Faham? Yang dikatakan menyembah Allah ni benda-benda itu. Sebab awak tak mungkin orang menyembah benda yang tak nampak. Jadi menyembah benda-benda itulah yang mengatakan menyembah iblis. Apa yang Allah rakamkan dalam 117. Menyembah benda-benda itu adalah menyembah syaitan. Okay? Yang disembah selain itu daripada melainkan sembah syaitan. Okay? Tengok yang dilaknat oleh Allah, dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil daripada hamba-hamba engkau bagian yang telah ditentukan untuk saya. Tengok. Baik, tengok dulu. Syaitan memang dibagi oleh Allah untuk menyesatkan siapa yang nak ikut. Faham? Faqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis. Dan apa perintahkan untuk sujud, syaitan tidak mau sujud, iblis tak mau sujud. Okey? Dia kata, oleh kerana aku bagi tangguh, akan aku sesatkan seluruh Bani Adam. Akan kami datangkan mereka depan mereka, belakang mereka, dan kamu dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Jadi itu sebab dia kata akan ambil bahagian-bahagian yang telah ditentukan oleh Allah. Tengok. Dan aku akan benar-benar menyesatkan kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, menyuruh mereka menggunting telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar, iblis akan memberikan angan-angan kosong. Minum air Yasin, anak pandai, pembohong. Sebab orang Cina, India ramai yang jadi profesor yang tak pernah minum air Yasin pun. Simbah ni air 40 juzuk ni niaga laris, pembohong. Yang jual air sendiri dah nak terangkuk. Gantung wa mayyatakillah, niaga laris, pembohong. Sebab McDonald seluruh dunia tak pernah gantung wa mayyatakillah, niaga pun Allah melapangkan rezeki pada siapa yang dikehendaki. Faham? Orang yang tidak akan kami suruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Disuruh buka botol Yasin, air Yasin dekat malam Jumaat. Tengok dekat masjid, buka air, buka botol-botol, buka barakah masuk. Iblis dia yang ajar, lalu terus. Pernah jumpa ada satu Pak Haji, dia kata, Tuan Haji, apa yang masuk kat botol, dia kata barakah. Kalau minum, yang minum dapat barakah, ya. Kalau kencing, ni. Kan dusta nama dia. Saya cakap, kan senang kita baca kat empangan sana, ramai-ramai baca kat empangan Sembrong ke. Alright, kita baca ramai seluruh Johor dapat hidayah, kan senang. Mereka dusta. Wa may yattaqillah. Dia tak macam tak faham bahawa itu daripada surah At-Talaq. Ya ayyuhan nabi iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa'adul iddah. Wahai nabi, kalau kamu nak menceraikan isteri-isteri kamu, dah pastikan dia menghadapi eddahnya dengan baik dan kira eddah itu dengan betul. Allah barangkali mengadakan suatu yang baru di kemudian hari. Faiza balagna ajalahum, apabila sampai akhir eddahnya, kalau nak rujuk dengan baik, kalau nak cerai-ceraikan dengan baik. Okey, dan janganlah bagi dia keluar daripada rumah kediamannya kecuali dia jelas buatan keji, dan datangkanlah 2 orang saksi, dan dalam saksi itu tegak berdiri kerana Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Dan itulah pengajaran daripada Allah untuk orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Wa may yattaqillah, dia ambil hujung ayat wa may yattaqillah, ayat mengenai edah, rujuk, talak dan sebagainya, dijadikan tangkap. Iblis dia yang okay? Dan akan suruh mereka menggunting telinga binatang ternak, lalu mereka memotongnya,
dan akan aku suruh merubah ciptaan Allah lalu benar-benar merubahnya. Ini lagi satu, merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah, bukan ini rambut potong, dosa. Ini tak ada gigi, buat gigi, merubah. Bukan. Ini cukur kening, haram. Kecil punya hal. Kita bicara syirik. Buat patwa suka-suka je. Cukur misai, sunat. Cukur kening, bulu sama bulu. Kan? Ini bicara soal akidah. Kau nak cukup kening ke, kau nak cukup separuh ke, nak cukup sebelah ke, nak cukup kontut ke, you punya cerita. Yang dikatakan dekat sini, merubah ciptaan Allah adalah merubah ayat-ayat Allah, merubah hukum-hukum Allah. Itu je. Ayat mengenai edah, talak, rujuk dijadikan tanggal, tu je. Dan yang mengubah hukum, saya takut yang mengatakan cukup kening haram, cukup misai, sunat, itulah orang yang merubah ciptaan Allah. Sejak bila Allah haramkan cukup kening? Suka hati orang nak cukup separuh tu. Tapi kalau boleh jangan saya geli ya. Geli-geli. Tak ada masalah apa. Ini mengenai akidah, bukan mengenai. Kita cerita mengenai akidah. Ayat ni tak ada kena mengena dengan kening. Dia buat fatwa suka-suka. Kalau yang tanam tu doktor? Tanam benda-benda tak ada, tanam apa? Benda haram tak? Kalau benda haram dia macam tanam. Tak ada masalah benda tu. Itu tak kecil punya hal. Kecil punya hal. Butok pun kalau benda tu tak haram tak ada masalah apa. Susuk emas kalau awak cuma masuk emas dalam tak ada apa. Benda kurafat aja yang diharamkan. Pakailah susuk emas, tak masalah apa. Yang salah ni kalau ni ada tangkal benda, yang tu yang jadi benda sama. Faham? Macam tawasul tadi doktor, saya nak tanya, kurang faham. Tawasul, orang minta orang lain doakan. Orang ni tak yakin bahawa Allah itu hadir. Boleh ke tak boleh? Tak perlu. Jaga iman awak. Doa terus. Allah nak bagi, itulah yang lebih baik. Kalau Allah tak bagi, itu pun yang lebih. Minta anak SPM cemerlang masuk universiti, keluar tak ada kerja, susah. Okay. Jadi apa yang dikudratkan bersangka baik pada Allah, itu lebih baik. Elakkan daripada benda yang faham? Boleh? Alright. Cuba awak tengok surah Al-Baqarah. Ingat kadang-kadang dia buat suka hati je. Siput sedut halal, siput babi haram. Dia siput sama siput apa? Nah, kadang-kadang saya tengok tadi bukan main ada orang makan siput. Yang di sebelah ni pun suka. Okey, cuba tengok ayat 78 surah Al-Baqarah. Masalah dia orang Melayu tak baca Al-Quran, dia baca Yasin tak faham. Itu masalah. Jadi Al-Quran cuma buat tangkal sana sini. Fa inna ma yasarna al-Qur'ana bilisanika la'allahum yatazakkarun. Sesungguhnya kami dah mudahkan Al-Quran itu dalam bahasa kamu, mudah-mudahan kamu senang mengambil peringatan. Fa inna ma yasarnahu bilisanika limubashshira lil muttaqina litubashshira lil qaumal udda. Kami mudahkan Al-Quran itu dalam bahasa kita. Dengannya kamu memberi peringatan kepada orang yang takwa, ancaman kepada orang yang engkar. Masalah dia bila Melayu tak baca terjemahan. Mana-mana ikut-ikut je. Macam orang Yahudi. Tengok ayat 78 surah Al-Baqarah. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab, kecuali dongeng-dongeng bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Dongeng-dongeng je. Wali Songo terbang sana sini dan sebagainya. Saya Abdul Al-Qadir Al-Jalani baling terompah daripada Baghdad kena kepala penyamun dekat Madinah. Apabila buta Quran, semua pun percaya. Ibrahim Adham jumpa orang disuap dengan helang, gagak. Orang ditawan, diikat dalam gua. Cita-cita kurafat. Apabila kamu buta Quran, kamu pun you. Dan main duga-duga, main agak-agak. Yasin ni kalau biarkan, boleh pandai. Tak pakai akal. Okay. Right? Tengok Al-Quran ni. Okey, saya tutup dengan kain kisbah. Kisbah. Kalabi malabi. Kelambu Kaabah. Okey, baca Yasin 100 kali. Boleh tak cakap insya-Allah besok jadi emas? Kun fayakun. Nah, tidak kan? Siapa kamu nak cakap insya-Allah, nak paksa Allah nak jadikan Al-Quran ini sebagai emas? Kun fayakun, kalau Allah kehendaki, sejak bila awak nak paksa Allah nak tukar jadi emas? Mulianya manusia kerana akalnya dengan haiwan. Tetapi kalau kamu berusaha tak pakai akal, kamu lebih hina daripada binatang ternak melata.
baca Yasin 100 kali, air itu jadi air minyak kapak tak? Sifatnya berubah tak? Nak berubah, taruh teh, taruh susu, kodak, minum jadi teh tarik. Minum banyak, kencing manis. Nah, itu sebab sifatnya berubah. Zatnya berubah. Kalau awak cuba baca Yasin 100 kali, zat tak berubah, sifat tak berubah. Tengok, apabila kamu buta Al-Quran, kamu hanya dengar dongeng-dongeng dan main menduga-duga. Tengok, maka kecelakaan yang besar bagi orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata ini daripada Allah. Dengan apa? Maksud mendapat keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celaka besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis dengan tangan mereka sendiri, dan celaka besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Moga laknat Allah mereka yang menulis tangkal, menulis wa may yattaqilah, yang menjadikan tangkal itu yang menjual semua. Allah sendiri kata celaka. Dia bohong kepada Allah. Dia bohong atas nama Allah. Okay, baik-baik. Ramai orang nak ambil keuntungan macam ni, nak jual ayat-ayat Allah. Okay. Celaka, Allah kata celaka. Siapa yang menulis, menjual, mengatakan bahawa ini ada tangkal dan sebagainya, kerana dia sesat, lagi menyesatkan orang lain, hanya nak dapat keuntungan sedikit, celaka. Tetapi kerana orang Melayu ni jahil Quran, main ni kod je. Orang gantung wa may yattaqilah pun gantung. Mamak gantung wa may yattaqilah niaga laris. Kalau benar wa may yattaqilah laris, mamak tu tak merempat daripada India datang kemari. Faham? Sebab Allah saja yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki. Pegang akidah kuat-kuat. Tangkal apa yang kita ada? Senyum awak, budi pekerti awak, bahasa awak, perkhidmatan awak. Pada hukum akalnya itulah yang memberi kebaikan dalam perniagaan dan sebagainya. Pun atas kehendak Allah. Kalau kita dah buat yang terbaik, ada juga orang niaga kat sebelah lagi, you know. Ini goreng pisang, ini lagi goreng pisang modern punya whatever. Kamu pun kalah, dia pun naik whatever atas kehendak Allah. Okey, Allah yang melapangkan rezeki, okey. Dan akan aku benar-benar menyisakan mereka, membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak lalu mereka memotongnya. Akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, maka benar merubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan menjadi pelindung, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Alright, faham kamu mengenai syirik? Ada dua jenis, menyembah berhala dan yang disekutukan dengan sifatnya. Alright, merubah ayat-ayat Allah. Saya ingatkan menyambung daripada kalam Rasul, salah satu daripada khutbah Arafah ataupun khutbah terakhir. Aku tinggalkan kamu dua perkara, dan kamu tak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepadanya, Al-Quran wa Sunnah. Faham? InsyaAllah kita akan sambung kuliah pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.